Di chapter 1125 yang lepas, kita dapat melihat CP0 telah kembali semula ke dalam kapal. Namun kali ini tanpa Stussy yang dikatakan Rock Lucci telah terbunuh. Kemudian kita dapat melihat Sutton telah bermesyuarat dengan para Vice Admiral yang berada di hadapannya untuk menilai keputusan daripada misi mereka. Kemudian York mendapati The Cloud Machine telah diaktifkan secara tiba-tiba dan Pang Records telah terapung dan terbang meninggalkan Egghead. Sementara itu, di Marijoa, ketika para Celestial Dragon menjadi sangat terdesak dek kerana bekalan makanan mereka terputus, Garling telah dinaikkan pangkat sebagai Gorose menggantikan Sutton, dan Sutton yang pada ketika itu masih di Egghead telah dibunuh oleh Im Sama kerana membiarkan Joy Boy aka Luffy melarikan diri. Kemudian kita juga turut melihat 3 lagi satelit Vegapunk rupa-rupanya masih hidup dan tubuh mereka bertiga bergabung menjadi satu satelit berminda 3. Sementara itu di Kamabaka Queendom, Dragon turut mengakui kesan daripada broadcast Vegapunk itu dan menyedari bahawa Revolutionary Army perlu bertindak segera sebelum penduduk dunia mula berbunuhan antara satu sama lain bagi mendapatkan tanah untuk didiami. Namun di chapter 1126 ini, Oda mengangkat lebih tinggi lagi hype untuk siri One Piece ini. Ditambah lagi dengan kehadiran watak Shanks yang sudah lama kita nanti-nantikan. Jadi pastikan anda menonton video ini sampai habis dan sila share, like, subscribe dan menyalakan tombol loceng tanda sokongan anda terhadap channel ini. Ekuzu Yarodomo. Setiap minggu mesti ada pengajian fiqh, tauhid dan tasawuf pada tiap-tiap minggu kerana ketiga-tiga ilmu ini disebut sebagai fardu ain. Setiap orang dalam muka bumi Allah wajib belajar fiqh. Tiap-tiap orang dalam muka bumi Allah wajib untuk belajar tauhid. Tiap-tiap orang dalam muka bumi Allah wajib untuk belajar tasawuf. Tidak kira siapapun orang itu, bermula dari orang miskin sekalipun, sehinggalah agung wajib belajar tentang ilmu fardu ain. Jadi korang boleh dapatkan segera buku asas-asas fardu ain ini, link untuk pembelian di pin komen. Tapi kalau tidak dari buku ini pun tak apalah. Tapi sentiasa beringatlah, jika bukan sekarang, bila lagi kita nak belajar tentangnya. Kini bersinar, cerita One Piece tak pernah pudar. Setiap episod penuh makna, pengajaran hebat buat semua. Jenis Komodo, sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Luffy hingga Zoro, setiap kisah penuh inspirasi. Chapter 1126 ini bermula di kapal milik Elbaf, di mana kita dapat melihat Straw Hat Pirates dan para Giants meneruskan parti dan sambutan kejayaan mereka di Egghead Island. Oimo dan Kashi menjelaskan bahawa setelah apa yang berlaku di Water 7 2 tahun lalu, mereka telah pulang semula ke Little Garden untuk bertemu dengan Dory dan Brogy, dan di sana mereka telah menjumpai Dory dan Brogy yang sedang beradu tinju kerana senjata mereka telah musnah apabila mereka menggunakan senjata tersebut untuk menghasilkan serangan Hakoku Sovereignty bagi menewaskan seekor ikan yang digelar sebagai The Island Eater. Melihatkan hal tersebut, Oimo dan Kashi sedar bahawa di sinilah peluang mereka, iaitu mereka boleh jadikan hal ini sebagai alasan untuk meyakinkan kedua-dua bos mereka itu untuk pulang semula ke tanah Elbaf untuk mendapatkan pedang yang baharu. Nami kemudiannya bertanya, adakah mereka akan meneruskan pertarungan sampai mati itu selepas ini? Dory dan Brogy serentak menjawab dengan penuh semangat bahawa mereka akan meneruskan. Lepas tu Nami cakap, lantaklah. Lepas tu Usop marah Nami sebab macam tak belajar sesuatu dari Little Garden dulu, dan Luffy mengapi-apikan lagi Usop. Sanji kemudiannya datang dan mendedahkan bahawa alkohol yang mereka minum agak keras, dan salah seorang giant di situ mengatakan bahawa ia bernama The Green Fairy dan Sanji perlu berhati-hati kerana jika tidak, alkohol itu juga akan mengakibatkan halusinasi. Kemudian di panel ini kita dapat melihat keriangan mereka menyambut kemenangan mereka ke atas musuh-musuh di Egghead, sambil terlihat Luffy yang melompat sambil memegang sepotong daging, Brook yang mendendangkan lagu, Zoro menikmati booze-nya, dan kita juga turut dapat melihat Bonnie yang sedang duduk di atas pangkuan Kuma sambil kita dapat melihat Kuma sedikit tersenyum keriangan bersama anak angkat tercintanya. Jadi dari sini seolah-olah memberi isyarat kepada kita sepenuhnya bahawa Egghead Arc sudah pun tamat secara rasmi.
Kemudian scene beralih ke arah Gartel Island, iaitu sebuah pulau di mana 1 bulan yang lepas Bartholomew telah membakar bendera milik Shanks di dalam cover story. Bartholomew telah dipukul oleh Red Hair Pirate dan sekarang diikat dan melutut di hadapan Shanks. Shanks mengatakan sekiranya dia memaafkan Bartholomew, pengaruh kuasa Red Hair akan jatuh dan kesemua pulau yang berada di bawah naungannya juga akan berada dalam bahaya. Dari pernyataan Shanks itu, Bartholomew telah memohon maaf dalam keadaan menangis sambil dahinya telah tersujud ke arah Shanks, menyalahkan dirinya kerana tindakan bodohnya itu, dan keadaan itu diperlihatkan di khalayak ramai supaya penduduk Gartel Island mengiktiraf bahawa Shanks still the boss in that island. Kemudian Hongo, iaitu salah seorang kru member Shanks, telah datang dengan 1 botol kecil. Hongo mengatakan dalam botol itu adalah 1 racun yang cukup mematikan. Sebagai compensation terhadap apa yang dilakukan oleh Bartholomew, dia perlu memberikan racun ini untuk Luffy meminumnya dalam tempoh 1 bulan. Mendengarkan hal itu, Bartholomew menjadi terkejut dan Hongo kembali menerangkan bahawa sesiapa sahaja yang meminum racun itu, dia pasti akan mati dalam keadaan darah akan terpancut keluar dari tubuh orang tersebut. Dan Hongo mengatakan lagi bahawa bos kepada Bartholomew, iaitu Luffy, perlu bertanggungjawab atas hal ini. Kemudian Bartholomew mengatakan bahawa ini terlalu zalim kerana Luffy senpai dan senpai-senpai yang lain langsung tiada kaitan dengan insiden yang berlaku di Gartel Island tersebut. Dan tiba-tiba Bartholomew telah merampas botol tersebut dan meminum sendiri racun itu, dan kru Bartholomew semua menjadi sangat terkejut dan menjerit melarang Bartholomew. Namun beliau mengatakan bahawa dialah yang sepatutnya bertanggungjawab dalam hal ini sambil diperhatikan oleh Shanks dan Ben Beckman. Bartholomew juga turut mendedahkan hal yang sebenar bahawa Luffy senpai langsung tidak pernah menyerahkan benderanya ataupun Brother Cup supaya kami bernaung di bawahnya. Sebaliknya kami sendiri yang self-proclaim berada di bawah naungan Luffy senpai. Dan Barto juga turut menzahirkan rasa kesalnya kerana melepaskan peluang untuk menyaksikan sempainya menjadi Pirate King begitu sahaja dan mengharapkan anak-anak buahnya memastikan perkara tersebut. Kemudian Barto menunggu sejenak supaya racun yang diminumnya tadi menghancurkan tubuhnya seperti yang didakwa Hongo. Namun apa yang keluar dari tubuhnya adalah angin, dan di sini kita dapat melihat kapal Going Luffy senpai segera berlayar dengan lajunya melarikan diri daripada Shanks setelah Shanks membuat keputusan untuk melepaskan mereka. Dan sebenarnya racun yang ditelan tadi ternyata adalah palsu, dan hal itu membuatkan Barto mengatakan yang Shanks terlalu lembut untuk seorang Yonko yang sepatutnya zalim dan kejam. Shanks yang melihat kapal Going Luffy senpai bergerak dengan laju dari Red Force dilihat sedikit tersenyum, dan hal itu ditanya oleh Ben Beckman. Kemudian Shanks mengatakan hal demikian kerana dia melihat dedikasi Barto yang terlalu tinggi buat Luffy. Namun tiba-tiba Yasop datang dari belakang dan mengatakan kita masih perlu mengajar mereka. Kemudian Yasop menembak kapal mereka dan 1 letupan yang besar telah berlaku, dan narrator mengatakan pada hari ini di Gartel Island kapal milik Barto Club telah karam, dan sambil diperlihatkan kepala Luffy terputus dari kapal, narrator mengatakan masih samar-samar adakah tersisa mereka yang masih terselamat. Kemudian scene beralih ke arah Pulau Hachinosu yang memperlihatkan dialog Blackbeard sedang memarahi Pizarro yang membiarkan insiden berlaku di sarangnya, sedangkan dia hanya meninggalkan mereka dalam sekejap masa. Sambil memegang misai Pizarro, Blackbeard mengatakan bahawa dunia sedang berada di penghujungnya dan poneglyph kini tidak lagi menjadi rahsia. Para Yonko sudah pasti akan bertembung setelah ini untuk mendapatkan kesemuanya, dan mereka tidak akan menang sekiranya mereka tidak bersedia kerana sudah pasti World Government dan Marine tidak akan hanya tinggal diam. Sedangkan Kobe adalah trump card mereka, dan Blackbeard tidak dapat menerima bahawa Kobe berjaya terlucut dari Hachinosu, dan Blackbeard menjadi lagi marah setelah mengetahui bahawa Moria juga turut berjaya meloloskan diri. Kemudian dari luar kepala tengkorak Hachinosu, para fodder Blackbeard mula bersorak mengatakan bahawa mereka telah bersedia, dan mengatakan bahawa semua orang sudah tahu bahawa Blackbeard lah orang yang akan meraih One Piece dan menguasai dunia. Setelah itu, kita dapat melihat Blackbeard mengajak semua Titanic Captainnya yang berada di sana untuk bermesyuarat. Kita dapat melihat Shiryu, Vasco Shot, Pizarro, Burgess, Sanjuan Wolf dan juga Aokiji. Blackbeard mengatakan motivasi fodder mereka mula meningkat, dan itu adalah perkara yang perlu mereka jadikan sebagai kelebihan, dan bertanya kepada Kuzan laporan darinya, dan Kuzan mengatakan mereka berjaya menangkap Monkey D. Garp. Mendengarkan hal itu, Blackbeard telah terketawa dan mengatakan itu adalah hadiah consolation buat mereka. Kemudian Kuzan mengatakan bahawa dia berhasrat untuk membunuh sahaja Garp, namun Garp terselamat. Kemudian Blackbeard mengatakan tidak semua yang dapat menundukkan Garp, dan apa yang Kuzan berjaya buat itu adalah satu perkara yang luar biasa. Dan Kuzan hanya menjawab,
kejayaannya adalah hasil kerjasama berpasukan. Kemudian tiba-tiba Bergas mengatakan The Wind of Fortune mula memihak kepada mereka dan Blackbeard segera merangkul Puding yang berjaya diculik oleh Kuzan dan Augur sebelum ini, dan Blackbeard mengarahkan untuk menghubungi Lafitte yang sedang berada di Navy Umid Shipping HQ. Blackbeard menanyakan Lafitte apakah perkembangan pasukan Revolutionary Army di sana. Lafitte mengatakan nampaknya kepungan mereka berkesan dan bondola di Red Port juga berhasil dipatahkan, dan setiap kali mereka cuba membawa makanan menaiki bondola, ia akan meletup, dan kesemua bekalan makanan yang datang dari negara foreign kepada Red Port juga turut berjaya dipatahkan. Walaupun pihak Marine berjaya mendapatkan makanan, bondola yang digunakan untuk mengangkut makanan ke atas Red Port akan meletup. Jadi pada ketika ini sudah pasti para Celestial Dragon akan mula kelaparan. Kemudian Blackbeard mengarahkan Lafitte untuk bersiap untuk memulakan sesuatu tindakan yang belum didedahkan dalam chapter ini. Kemudian kapal Devon pula telah tiba di Hachinosu dan disambut Pizarro dengan tangan gergasinya untuk naik ke darat, dan di dalam kapal tersebut adanya Van Augur dan juga Caribou. Kemudian scene beralih semula ke arah kapal The Great Eric. Namun kali ini lain pula halnya. Narrator mengatakan telah berlalu 2 hari sejak mereka meninggalkan Pulau Egghead. Walau dengan kelajuan The Great Eric, mereka masih belum sampai di Elbaf. Apakah yang berlaku? Dan di panel ini kita dapat melihat Drogi dan Dory serta Brooke menjadi cukup panik dan tertanya-tanya ke mana pergi kapal Thousand Sunny. Di panel ini kita hanya melihat Jimbe, Robin dan Frankie sahaja yang tinggal dari 10 ahli Thousand Sunny. Bermakna berkemungkinan 7 lagi ahli Thousand Sunny telah hilang bersama-sama kapal Thousand Sunny. Tiba-tiba di panel ini kita dapat melihat nama Nami telah dipanggil untuk bangun, dan di panel ini kita dapat melihat Nami dengan berat untuk bangun sambil menyalahkan dirinya kerana terlebih minum. Dan di panel terakhir kita dapat melihat Nami seolah-olah berada di dalam sebuah rumah Lego dengan berpakaian Viking sambil pedang berada di belakangnya, dan chapter pun tamat. So guys, memang banyak sangat talking point untuk chapter kali ini, dan aku mohon maaf sebab lambat publish video chapter review sebab isteri aku insya-Allah akan melahirkan anak ketiga aku dalam bulan September ini. Jadi mohon doa untuk kemudahan wife aku bersalin ya guys. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Apapun yang kita lakukan, pasti akan ada orang yang mempertikaikan. Pasti akan ada orang yang mengkritik, menyalahkan, atau ada yang cuba menjatuhkan kita. Mereka ini akan mempertikaikan hasil kerja kita hingga mengatakan apa sahaja yang kita buat semuanya salah, semuanya tak betul. Kadang yang membuat kita jatuh bukan kerana kegagalan, kadang yang membuat kita jatuh bukan disebabkan kesakitan, kadang yang membuat kita jatuh adalah disebabkan kita terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Memang benar, kita ini makhluk sosial yang hidup dengan suasana orang lain. Tapi remember my brother, kita diciptakan dengan akal fikiran yang dapat membezakan mana satu suntikan yang melemahkan dan mana satu suntikan yang mengukuhkan. Remember my brother, kritikan akan selalu ada di sebalik benar atau salahnya tindakan yang kita buat. Pasti ada sahaja yang tidak setuju dan pasti ada sahaja yang menidakkan tindakan kita. So just do what you wanna do. Pekakkan telinga kita dengan rungutan orang lain, sebab bukan orang lain yang akan mengubah diri kita, bahkan kitalah yang bakal mencorak diri kita sendiri. Kejarlah apa yang kita inginkan, buatlah apa yang kita dambakan, sehingga one day we can say, I told you my brother, I got this. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jimis Overthrow, kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.